آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ulama berkata pula, al-wajibu ma la yaqbalu al-intifa'i. Al-wajibu yaqbalulin. Al-wajibu ma la yaqbalulin. Pasal hamzah wasal. Hamzah wasal subut fil ibtida, sukut fi darji. Kan kaedah dia gitulah. Tapi bolehlah kalau nak baca la yaqbalu, ya la yaqbalul intifa, boleh baca. Tapi kaedah hamzah wasal yang paling tepat yaqbalul intifa. Hamzah wasal subut fil ibtida, pada permulaan kena baca al kan. Tapi wasukut fi darji, pada tengah dia surah kalam yaqbalul intifa. Kaedah dia gitulah adalah asal musarraf ni. Tapi masyhur la yaqbal intifa, yang betulnya yaqbal. Bolehlah baca. Orang tanya pasal apa baca agak yaqbalul intifa. Kaedah al-khata'ul masyhur muqaddamun ala sawabil mahjur. Ada satu kaedah dalam ilmu nahwu sharaf ni. Dia panggil al-khata'ul masyhur. Kesalahan yang sudah menjadi masyhur, muqaddamun didahulukan, ala sawabil mahjur, di atas benda hak betul yang sudah ditinggalkan. Pasal kaedah Arab kan, illa ma la yaqbalul intifa. Asal lagu tu dalam Nurah Arab pasal hamzah wasal. Tapi disebabkan pakat silap ke semua kan, sampai jadi masyhur ma la yaqbalul intifa. Baca hak silap tu lah kan. Pasal hak silap tu jadi masyhur. Macam buku kaki asal dia. Ni mata buku kaki ni kan. Tapi kitab dulu ni makan gegat. Mata kap, pala kap tu tak ada. Oh baca. Pala tu tak ada. Di tu kan kaki di apa nama? Lah. Kaki dulu aja kap ya. Kan jadi pala kap tu makan gegat. Tu tengok daripada dulu semenjak tarikh tu sampai hari ni nak baca buku lali. Saya dia buku kaki. Dia nak ilmu, dia bukan buat lawak-lawak juga lah, tapi sudut bahasa betul. Dia dulu mula start tarikh tu sampai kelar buku kaki. Orang apa buku kaki? Tak tahu. Buku lali. Ni tunjuk saya dulu. Tunjuk buku kaki hak mana satu ni. Dia pun tak tahu dah hak mana buku kaki kan. Benarnya buku lali tu. Tapi kitab makan gegat. Lekat buku lali. Tu kaedah kata al-khata'ul masyhur muqaddamun ala sawabil mahjur. Benda hak betul tapi dah ditinggal sudut luar lah, bukan salah syarak ni. Macam belah sini lah Sungai Korok kan. Asal mana ada Sungai Korok? Sungai Korek. Tapi duk panggil Sungai Korok sampai pergi tanya belah tu Sungai Korek tak mana kot ni sungai semua korek apa kata. Tak tahu dah tanah sebut-sebut Sungai Korok. Cakap Sungai Korok.
Padahal korek. Alor merah, alor balma merah. Tapi kalau kita tanya alor merah, orang tak tahu. Alor merah tahu mana? Dandan tunjuk. Kan? Eja M-E-R-A-H. Baca guna merah kan. Alor merah orang tak tahu kan ni. Tanya alor merah tahu mana? Nak bukit tu. Tanya alor merah tak tahu. Wahai hak betulnya alor merah. Hak tu dia panggil sawabul mahjur. Benda hak betul tapi orang tak sebut dah. Silap-silap air bola orang tak kenal. Kan? Al-khata'ul masyhur. Yang salah yang sudah menjadi masyhur. Duk bawa hak salah tu lah sampai ke hari kiamat. Kan? Tapi hak tu masyhur. Pakai hak salah tu lah. Janji orang kenal. Betul lah kaedah. Syamat dah hurai masalah ni. Kaedah dia. Al-khata'ul masyhur muqaddamin ala sawabil mahjur. Kiamat. Artinya terjemahan pada kata al-wajib. Jadi ulama berkata pula ni sifat pada ulama. Sangkut tang berkata ke sangkut tang ulama. Pula mai juga mai pula. Apa mai pula? Tak sat mai dah. Ni mai pula. Balas kali kedua dan kali ketiga dan ke atas. Pula tu sangkut tang mana? Sangkut tang berkata ke sangkut tang ulama? Berkata. Dia pula ni dia sifat bagi maf'ul berkata mahzuf. Ulama berkata pula, tadi kata dah, ni kata pula. Jadi tengok, ulama kata kalau ibarat dengan pula, dia kembali kepada fa'il. Kalau juga, itu kembali kepada maf'ul pada kata berkata. Ulama berkata pula, pula ni kembali ulama, sangkut ulama. Tadi kata dah, lepas tu dia kata pula. Maksud dia kata pula kali kedua ni kata hak lain. Kalau sangkut tang berkata, makna tang perkataan. Tadi sebut dah hak tu, sebut kali kedua, sebut hak tu juga. Kita tak jawi sementara tu. Ulama dulu sekok kan. Macam kita kata, jikalau kamu pergi ke Al-Ustaz, nescaya kamu akan sesat. Contohlah. Nescaya tu sangkut tahu lah. Sebenarnya nescaya tu bukan tanggungjawab betul-betul tentang jika kamu pergi Al-Ustaz tu. Dia sangkut tentang hak nombor 2. Jumlah tu baru jawab pada kata jika. Takdir yang betul-betul lagu mana? Jika kamu pergi ke Al-Ustaz, apa kamu nak kata? Nescaya kamu akan sesat. Dia sangkut tentang apa kamu nak kata tu. Dulu mengaji jawi sampai sekok tu uji cik dia bahas kan. Asal perkataan bilangan dalam tulisan ini 9, 10, 11, 12. Asal bukan 11, 12, 13. Tadi ada dah 3, balas kali kedua pula. Tu lah ulama dulu dia sampai perkataan tu dia pakai kaji masa tu. Orang ngaji kat tu Kuta dia keluar. Depa orang lama kan. Pasal apa kata balas? Tadi ada dah 2, ni balas kali kedua dah ni. 2 balas, 3 balas, 4 balas. Asal dia. Tapi tak sedap lah. Lelah kali 12, 13, 14. Asal belas tu balas. Dia balas pula. Tentu jangan buat mudah. Ulama kata pula. Ada kata pula. Kata pula tu sangkut dalam perkataan kan, sangkut dalam kata orang ulama. Fa'il lah. Tu. Kalau sangkut tang fa'il dia tu kembali kepada ulama. Kepula ni kembali pada ulama sebab tadi dia kata dah. Dia juga yang kata kali kedua. Kan.
Tapi kalau dia sebut perkataan tu, dia ulang pula perkataan tu kali kedua, tu dia kena ibarat ulama berkata juga perkataan tu diulang 2 kali. Ini makna orang yang ulang, orang yang kata 2 kali, tapi hak dia kata tu tak sama. Dia kata dulu hak lain, dia kata hak kali kedua lain pula. Kalau ngaji tu lambat habis. Tak ada habis tak. Ya, jadi lawan-lawan akhir kena usik juga 1-2 kan. Bos Ustaz Noh ni. Ustaz Noh main tu. Lambat habis saya ngaji betul ni. Sekok dia main tu. Syok kan kita ngaji orang apa lah. Tak apalah dia duduk ni. Orang dia jom badan. Lepas main sekok. Al-wajibu ma la yaqbalu lintifai. Intifai kah? Al-intifa'a maf'ul bagi yaqbal. Al-intifa'a artinya yang wajib pada akal itu, yakni perkara-perkara yang wajib pada akal itu ialah barang yang tidak menerima ia barang akan ternafi, kita kata akan tertolak dengan tak nanti kira akal. Tak nanti akal kita tolak benda tu. Sebut kata benda wajib ni tak terima ternafi daripada awal lagi, kita tak boleh nak tolak lah. Tak nanti akal fikirah baru tertolak. Contoh kata sifat wajib, macam contoh saya bagi itulah kan, sifat yang mustahil. Contoh nak bagi nampak ni, sifat mustahil tak boleh berlaku pada kucing bertanduk kan. Kucing bertanduk, jadi tanduk pada kucing tu tak nanti kita pi fikir, kita pi hukum kata kucing tak bertanduk. Memang daripada awal lagi memang kucing tu tak ada tanduk pun. Dia panggil ternafi. Kalau menafi benda duk dah kita kaih. Kalau ternafi daripada awal tak ada kan. Kucing tak ada tanduk memang daripada awal. Ikan tak ada bulu kan. Kucing tak ada sisik, tu daripada awal lagi. Bukan kata orang pi buang sisik dia, orang pi buang tanduk dia. Memang jenis dia tu daripada awal lagi memang jenis tak nanti akal kita fikir baru benda tu tertolak. Dah memang daripada awal dah tertolak pun. Tu maksudnya. Maka betul pitasnya kenakan barang yang tentu sungguh. Ialah barang yang tidak menerima ia akan ternafi dengan tak nanti kira akal. Maka betul pitahnya kenakan barang yang tentu sungguh. Yang kata sifat wajib ini, wajib akal ini kan, yang tidak menerima ternafi, makna daripada awal lagi kan, tak nanti akal kita fikir, kita tak fikir perkara tu mesti dah lagu tu kan. Kalau nak ambil jalan pintas lagi, kita tak yang kata wajib ni perkara-perkara yang ni barang yang mesti sungguh kan, mesti sungguh. Kalau nak kemas lagi sungguh ti. Jadi sungguh ti dia jarang sebut dalam kitab, tapi dia ada beza kan, sungguh dengan sungguh ti. Sungguh ni i'tibar kalam. Kalau sungguh ti ni i'tibar apa nama kharij, ataupun dia panggil i'tibar masadaq. Contoh lagu ni lah, kita mengaku kata air tu sejuk, ataupun ayak teh yang kita tak buh gula. Jadi kita kata ayak teh tu tawak dan kelat. Sungguh tak? Sungguh kita punya isbat kita tu sungguh kata ayak teh tu kelat dan juga tawak. Tu dia panggil sungguh. Nisbah kita yang isbat begitu dia panggil sungguh. Adapun ayak teh, diri ayak teh yang tak ada gula dan kelat tadi ni, dia panggil sungguh ti. Tu dia panggil sungguh lagi sungguh ti. Sungguh ti kena pada benda kan, sungguh kena kepada iktibar kita yang i'tiqad ni. Sungguh dengan sungguh ti. Jadi benda
perkara-perkara yang mustahil ni, yang bentuk pintas dia kata kena tang mana? Kena tang barang hak tentu sungguh. Tentu sungguh lagi sungguh ti tu. Tak nanti kita menyungguh, benda tu dah tetap sungguh ti. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat, tak nanti makhluk ni pilu isbat. Iktibar sifat pada Allah dia panggil subut, iktibar wajib i'tiqad dia panggil isbat. Kalau bahasa Arab, sungguh tu dia terjemah daripada isbat. Sungguh subut. Sifat kudrat yang ada pada Allah tu, sungguh sifat tu dia panggil subut. Sifat kudrat pada Allah. Kita mukallaf yang mengiktikad kata Allah wajib mesti bersifat dengan sifat kudrat dia panggil isbat. Isbat. Kalau di sisi sudut hukum tauhid, subut Allah tu yang wajib, isbat kita tu harus. Tu payah. Dia kena fikir lebih kulim pula. Kalau Ustaz Noh dia main betul lah. Dia main banyak lebar lagi. Ustaz Noh dia banyak main istilah. Jadi faham. Jaga-jaga lafaz ma. Mana? Ma la yaqbalu tu. Boleh kita pasang. Makna pasang ni boleh kita bubuh ataupun boleh kita letak makna Melayu dengan barang atau perkara atau benda. Jadi ma la yaqbalu tu khabar bagi al-wajibu jumlah tu kan. Saya siapa dia? Abu Asri. Ini bang. Halo? Salam. Baca kitab. Oh, tinggal kat baru tak apa? Tak balik malam tak ni balik. Baik. Betul lah. Jaga laga ni penjagaan. Lafaz ma pada kata al-wajibu ma la yaqbalu al-intifa' tu boleh kita pasang makna, yakni boleh kita letak makna Melayu dengan barang atau perkara atau benda. Jadi ma tu dia panggil min syaril umum. Ma sadaq pada ma apa dah? Boleh kita kata barang, boleh kita kata benda, boleh kita kata perkara. Sebab ma ni wujudi pun boleh kan. Lepas tu kalau amru i'tibari pun boleh. Dia syaril umum, dia masuk belakang. Benda wujudi pun boleh panggil ma kan. Benda amru i'tibari pun dalam bahasa Arab ni kita boleh panggil ma. Barang ni umum lah kan? Boleh kita pasang makna gitu. Kalau begitu wajib pada akal itu ialah asalkan perkara yang tentu sungguh jua dengan tak nanti ada dirinya. Kalau ada pun maka dia juga kata boleh juga. Yang kata ma, yang kata ta'rif ma la yaqbalu al-intifa' tu kan, asalkan benda tu sungguh ya, jangan sampai pangkat benda tu ternafi. Mana sungguh, sama ada diri tak ada diri tak apa, janji sungguh ya, maka boleh dah masuk di bawah ta'rif ma la yaqbalu al-intifa' tu. Tak nanti ada diri tak nanti, ma tu benda-benda yang wujudi tu maksud dah. Kalau ada pun maka dia juga. Kalau benda ada diri pun dia lah juga masuk bawah ma lah juga. Tu maksudnya. Kalau ada pun, bukan kalau ada pun. Kalau ada pun ada lain. Ada pun lain. Ada pun. Ada pun dia muqabalah, muqabil. Kalau ada pun bagi salam tak menyut. Gaya nak balik. Oh ya pak. Oh ada pun. Bukan ada pun hang ada lah. Dia lain kan. Ada pun dengan ada pun. Kalau ada pun, yakni kalau ada ma tu, kalau kena pada ma tu, kalau ma tu benda ada sekalipun, makna benda wujudi pun, maka dia juga mana termasuklah juga bawah kata ma tu. Tu murad dia gitu. Ulama berkata, ni dia tak kata pula. Padahal boleh juga kita kata tak pula, tapi dia tak ulang lah. Ini kata hak lain pula lah maksudnya. Fal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ni dia kembali pada hak awal tadi. Di awal bab ataupun tajuk kecil ni, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Dia nak ambil
Perkara yang kedua iaitu perkara mustahil. Apa mustahil? Fal mustahilu ini, maka mustahil itu barang yang bila barang sini kena pada perkara dan juga kena pada benda. Pasal umum, yang paling umum iaitu barang. Ini kena pada perkara, kena kepada benda. Barang mana? Barang yang tidak dibenarkan pada akal, yakni pada suluhan akal tu ada perkara. Mana akal kita tak boleh membenak kata ada perkara ataupun barang tu. Contoh lagu mana? Contoh pada masalah sifat lemah. Kan? Jadi lemah tu akal kita tak boleh terima kata benda tu ada pada zat Allah. Jadi diri lemah tu lah kita panggil mustahil. Mustahil ni ada ni. Dan wujuduhu tu terjemah dengan ada. Wujud di sini dia panggil wujud lughawi, bukan wujud istilahi. Kalau wujud lughawi makna subut, bukan wujud istilah. Wujud istilah dia hak lawan bagi adam. Ni wujud lawan dia adam. Wujudi lawan dia adami. Ma'dum lawan dia mawjud. Tu kena bagi gu dia. Kan? Kalau wujud ada, mawjud benda ada, wujudi benda jenis ada. Lain tu. Kan? Wujudi benda jenis ada, mawjud benda ada, wujud ada. Ada lawannya tiada, wujud lawannya adam. Kalau adami, kalau wujudi lawan dia adami. Kalau mawjud lawan dia ma'dum. Ni kena faham istilah wujud, wujudi, mawjud dengan adam, adami, ma'dum. Sebab bukan semua benda ma'dum ni benda mustahil. Ada benda yang ma'dum. Kan? Benda tu benda ma'dum tapi dia sebut. Benda ma'dum tapi sebut. Contoh dia binasa Allah. Binasa Allah tu dia ma'dum dan dia sebut. Kan? Tak binasa isi Allah tu lah mana. Kan? Diri binasa tu diri kekal tu dia ma'dum. Kekal bukan ada. Binasa. Kekal, sifat kekal Allah tu benda tak ada. Tapi walaupun benda tak ada, dia sungguh pada Allah. Kan? Sungguh sifat kekal Allah binasa. Tu kita kena faham istilah wujud gu lawan dia adam, adami, ma'dum. Kalau wujudi benda jenis ada, tak kira dia ada ke tak ada. Kan? Kalau wujudi dia tak kira ada ke tak ada. Jadi jenis ada. Sebab ada wujudi yang ma'dum. Dia jenis wujudi tapi ma'dum. Jenis ada tapi tak ada. Lagu mana jenis ada tapi tak ada? Macam orang kudung. Orang kudung ni jenis orang ni jenis ada tangan. Tapi tangan ada tak? Tangan tak ada, yang panggil kudung tu. Itu dia panggil wujudi. Tangan orang kudung tu wujudi, jenis ada tapi tak ada. Ni macam tu kena istilahan wujudi. Wujudi ni benda jenis boleh kita dapat dengan panca indera yang 5. Adakah benda tu ada ke tak ada? Kalau benda tu kita boleh dapat dengan panca indera yang 5, baru dia panggil mawjud. Kan? Jenis dia tu jenis ada dan ada. Jadi bila sebut kata mawjud, mestilah dia wujudi. Tapi kalau wujudi tak mesti lagi mawjud. Kan? Beza antara wujud dan mawjud. Benda yang jenis wujudi dan kita tengok mawjud, barulah kita
isbat kata wujud. Jadi wujud lagi mawjud lah kan. Kalau kata wujudi tak mesti wujud dan tak mesti mawjud. Kalau kata mawjud, dia mai daripada perkara yang wujudi, maka akan terbit hukum dia wujud kan. Wujudi tak mesti mawjud lagi wujud. Boleh jadi benda yang wujudi ni dia adam, dia jadi makdum kan? Yang tak ada, walaupun dia jenis ada tapi dia tak ada. Gajah pada seribu tu jenis wujudi. Kalau Tuhan buat nampak lah, ada lah. Tapi ada tak? Tak ada. Tak ada, dia panggil wujudi tapi makdum. Sifat mustahil, sifat mustahil dia tak panggil. Sebahagian sifat mustahil wujudi tapi makdum. Sebahagian sifat mustahil adami lagi makdum. Hak mana sifat mustahil yang wujudi lagi makdum? Lawan sifat ma'ani kan. Lawan sifat ma'ani tu semua wujudi. Wujudi sama wujudi lemah. Mati tu sifat tu. Sebab dalam tauhid kita ni, seseorang tu dia takkan mati kecuali Allah letak sifat mati kan. Bila keluar saja roh, makna tak ada sifat perhidup, seseorang tu tak mati lagi. Allah jadi satu sifat lain pula, dia panggil sifat pemati. Bila hilang sifat perhidup, maka dia mati dah. Sifat perhidup Allah letak, dia panggil sifat pemati. Tahu mana? Dalam Quran Allah sebut, Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan dalam surah Tabarakal ladzi biyadihi malakutu kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ibarat dengan khalaqa. Dalam Quran ni kalau yang ibarat dengan khalaqa, mana makhluk di situ wujudi. Kalau dengan ibarat dengan ja'ala, maka maj'ul dan ni amru i'tibari. Maf'ul pada kata ja'ala maj'ul. Khalaqa makhluk. Kalau maf'ul dia makhluk, maka dia wujudi. Kalau maf'ul dia maj'ul, maka dia amrun i'tibari, dia panggil baharu majazi. Kalau makhluk dia panggil baharu hakiki. Kalau maj'ul baharu majazi. Boleh? Kita mati. Kata ada sifat terhidup tu mati tak? Tak. Kita mati. Dia panggil kering, kita kata sifat pemati tak boleh. Okey, tak ada sifat tu. Tak ada kata ni kalau kata tak semesti kalau kata tak ada sifat terhidup tu mati. Kan? Maksudnya mati itu jadi satu sifat lah. Allah buat satu sifat pemati. Pemati. Allah jadi sifat pemati. Pasal apa kata aku tu? Apa dia medak? Apa medak? Kita kata kalau sifat perhidup ni roh. Kan? Tu dia sifat perhidup kita manusia. Sifat pemati, tak tahu. Tu yang pandai-pandai bila kata sifat pemati, tang khalaqal mauta wal haya tu. Apa medak? Aku tahu lah. Medak yang Allah pibuh di zat kita bila kita ni Allah ambil sifat perhidup. Cuma Allah kata aku buat benda lain. Itu ya. Itu ta'rif yang masyhur di sisi mutakallimin lah. Kan? Di sisi fiqh dia ta'rif mati itu dengan sifat pemati. Dia ta'rif mati itu adamul hayah amma min sya'nihil hayah. Dan perhidup tu dah dikira mati. Tu sisi fuqaha. Dan ini bahasa mutakallimin kena ikut cara mutakallimin. Kan? Kita nak pergi Kuala Lumpur kena ikut rel Kuala Lumpur lah. Kan? Itu di sisi dia banyak ta'rif mati ni, banyak ta'rif. Itu yang kata khalaqa, beza khalaqa dengan ja'ala. Kalau khalaqa baharu hakiki. Apa baharu hakiki? Al-wujud ba'dal adam. Kalau maf'ul pada kata ja'ala dia panggil maj'ul, dia panggil baharu majazi. Apa baharu majazi? Amrun mutajaddidun. Dia adami lagi makdum tu seperti Tuhan binasa kan Ustaz? Adami lagi makdum. Dia kena pada amru i'tibar. Adami lagi makdum. Adami lagi makdum.
Macam Allah buat bumi dan langit, jasad bumi dan jasad langit. Bumi dan langit ni dia panggil makhluk. Antara bumi dan langit dia tak panggil makhluk, dia panggil maj'un. Bahru majazi, maj'un. Allah buat bunga hidung, lubang hidung Tuhan kan buat. Tuhan buat lubang hidung. Ya, tu kudrat akan takluk amr iktibari. Kudrat takluk wujudi. Kudrat dia tak takluk. Wa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Mungkinat mawjudat ya. Bukan mungkinat yang amr iktibari. Tuhan tak buat bunga hidung. Tuhan tak buat lubang hidung. Tuhan buat bunga hidung. Antara bumi langit Tuhan tak buat. Yang Tuhan buat bumi langit. Sebab antara ni bukan ada, sungguh sahaja. Sedangkan kudrat Allah tidak takluk pada amrun iktibari. Mustahil tidak takluk kepada wajib. Dan dalam siapa orang kata apa, kaedah ilmu tauhid dalam bab kudrat tadi ni, macam sifat sama Allah. Sifat sama Allah dia tak takluk kepada amr iktibari. Sama dia hanya takluk kepada benda wujudi. Dia tak takluk amr iktibari. Sama dia mendengar perkara yang wujudi. Sama ada wujudi itu perkara wajib. Allah dengar zat Allah, dan Allah dengar sifat-sifat ma'ani ni. Sifat qidam Allah tak dengar. Dengar tak? Tak dengar. Kita makhluk ni kita dengar benda ada suara. Kan sempurnanya zat Allah ni, sifat sama Allah, dia mendengar setiap benda wujudi. Mutu tu dia dengar bunyi mutu, diri mutu pun Tuhan dengar. Lagu mana? Wallahu alam. Dan cuma Allah nyata dalam Quran yang dipaham oleh para ulama, Allah dengar diri benda. Bukan setakat ada suara benda ya. Burung bunyi, diri bunyi burung tu Allah dengar, diri burung tu Allah dengar. Tu kat akidah ahli sunnah wal jamaah dia begitu. Mana sifat sama Allah ni hanya takluk benda yang wujudi. Sama ada wujudi itu benda wajib, iaitu zat Allah dan sifat-sifat ma'ani, dan sama ada benda-benda tu sebenarnya bukan mustahil tak. Mustahil ni memang tak ada. Dengar apa? Jamadan. Benda-benda yang ada diri ni, wujudi lah. Bau apa semua Allah dengar. Bau pun Allah dengar. Wa kullu mawjudin 'anil li sam'i bih kazal basar idrakuhu inqilabih, dalam Jaharah. Wa kullu mawjudin 'anil, sangkut olehmu akan setiap perkara yang mawjudat li sam'i bih, Allah dengar perkara. Dalam Jaharah tauhid tu jelas dah tu. Bila nak habis macam ada juga. Di sini nampaknya, yang ni pada ta'rif mustahil ni, nampaknya ni pada zahir ibarat, tiap-tiap perkara yang tidak dibenar adanya, tak terima pada akal kata ada benda tu, maka mustahil belakalah. Mana akal kita tak boleh terima kata ada. Bila benda tu tak boleh terima kata ada, masuk juga sifat yang sungguh dia bukan ada. Maka membawalah yakni pahaman begitu tu kepada termasuk sifat nafsiyah dan sifat salbiah, bahkan semua istihalatul mustahil itu dan ketiadaan makhluk pada azal tu di dalam jumlah segala mustahil, maka membawalah kepada muskil dan rosak-rosak pahaman. Sebab tu kita nak terjemah wujuduhu tu tak boleh terjemah dengan ada, sebab bukan ke semua perkara wajib tu benda yang wujudi. Ada perkara wajib yang bangsa amrun iktibari, sebagaimana sifat nafsiyah, sifat salbiah dan sifat ma'nawiyah. Tu dia pun dah takut kita silap faham wujud tu wujud istilahi, makna wujud lawan Adam tu hamba menerang, yakni menerang akan muskil. Lepas tu lagu mana lafaz wujuduhu itu telah menjaga ulama, yakni ulama mutakallimin, yakni makna murad daripada kata wujuduhu tu subutuhu, yakni sungguh ti, atau tahaqqaquhu, ataupun sungguh. Subutuhu tu dia panggil sungguh ti, tahaqqaquhu tu dia panggil sungguh, yakni sungguhnya. Apa makna sungguh ni? Tak terima sungguh.
Yang kata mustahil ni benda yang tak terima sungguh, sama ada dia benda jenis ada ataupun benda jenis sungguh. Tang sungguh tu tak terima. Kalau begitu pintasnya, pendek cakap ibarat dia tu, mustahil pada akal itu barang yang tidak dibenarkan sungguhnya. Tu baru dia masuk belaka. Masuk belaka. Sebab kalau kira tak ada tu, sifat wajib pun ada yang jenis tak ada. Maka terbitlah maksudnya ta'rif mustahil tu barang yang tentu tidaknya barang atau perkara hak dak. Hak dak seperti baharu, binasa, hadak dak. Allah tak binasa, Allah tak menyamai, Allah tak baharu, Allah tak permulaan. Tu hak dak tu. Diri permulaan tu mustahil. Diri mustahil tu hak dak. Kalau begitu keluarlah sifat nafsiyah dan sifat salbiyah Allah. Tu tak termasuklah dalam diri mustahil lah. Sebab mustahil ni benda yang tak terima sungguh. Sedangkan sifat nafsiyah, sifat salbiyah Allah tu sungguh walaupun tak ada. Habis itu. Kalau begitu keluarlah sifat nafsiyah dan sifat salbiyah Allah ilah itu daripada jumlah segala mustahil itu. Bahkan ia sifat salbiyah dan nafsiyah tu termasuk di dalam jumlah segala yang wajib pada akal, seperti yang terdahulu sebutnya, yang terdahulu huraian dia dulu ni kan. Makna tidak perkara yang kita tak terima pada akal akan tiadanya. Yang ni akan ternafinya. Masuk sanalah takrif wajib. Ulama berkata pula yang ni pada kali yang kedua berkenaan dengan mustahil ni. Al-mustahilu ma la yaqbalu thubuta. Artinya mustahil itu barang yang tidak terima ia barang akan sungguh. Yakni barang yang tentu tidaknya barang. Atau perkara hak daknya barang. Tentu dengan tak nanti kira akal. Ini tentu sungguh begitu dengan tiada nanti kira akal. Jadi benda yang mustahil ni dia buat kesimpulan benda yang kita tak boleh terima, kata sungguh benda tu bersangkut dengan Allah. Bukan kata nanti tak ada pada Allah, malah tak sungguh tak sangkut dengan Allah. Tu sebab mustahil ni benda yang tak ada sangkut dengan Allah. Diri benda tu seperti sifat-sifat kekurangan tu lah. Mustahil lah yang boleh sebut. Habis tu. Ni dia hurai dah tu ni, dia laju sikit. Habis. Ulama berkata, ni kata lagi ni. Banyak kata sungguh. Kita Arab waqala kan. Dia terjemah Arab berkata pula. Fal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Artinya yang harus itu, yakni perkara yang harus itu barang yang, yakni perkara yang sah dan boleh jadi, yakni boleh terima pada fikiran akal adanya dan tiadanya, yakni pada satu ketika dan tiadanya, yakni pada ketika yang lain. Bukan dalam satu masa nak terima dua-dua tak boleh. Dalam satu ketika terima ada, ketika yang lain terima tiada pula. Seperti mana wujud kita manusia, satu ketika waktu zaman azali kita terima belah tak ada, bila Allah jadikan kita terima belah ada. Nanti Allah binasakan kita pula, kita terima belah tak ada, Allah bangkit semula, terima belah ada. Lagu itulah sebab diri makhluk sekaliannya termasuk dalam perkara yang harus. Di sini, yakni pada tarikh jaiz ni, nampaknya yakni pada zahir ibarat tu, jaiz itu ialah terkena di atas perkara yang menerima ia perkara akan adanya, ini akan sungguhnya, dan akan tiadanya itu perkara juga. Seperti buah anyur. Kalau petani ni buah anyur ni kita buah kelapa lah. Buah nyuk. Kalau petani buah anyur. Dan umpama buah nyuk tu, maka tak termasuklah diri luruhnya. Jadi dia nak cerita apa, buah nyuk ni kalau kita tanam pokok nyuk, boleh jadi pokok tu berbuah, boleh
berbuah boleh berlaku. Kalau pokok tu berbuah boleh berlaku. Sebab berbuahnya buah nyok di pokok nyok tu benda yang harus. Benda yang harus. Adatnya tanam pokok nyok, buah nyok lah. Mustahil adat tanam pokok nyok, terbit musangking. Itu mustahil. Tapi boleh tak Allah nak buat begitu? Boleh ya. Tu tak masuk bicara sini sebab dia nak mustahil akal, harus akal ni. Kalau kita mana boleh tak terima akal ya. Kita semua buah akal. Padahal duduk dalam mustahil adat je pun. Kan? Macam mbak mustahil ke harus tak benda tu mustahil, tapi sudut akal benda tu harus kan. Sebab tu kaedah sebut wajib syarak kan, harus syarak apa semua termasuk dalam harus akal lah kan. Mustahil, wajib dan juga harus pada akal, harus pada adat, semua termasuk dalam harus akal lah kan. Benda tu sah menyalahi, malah banyak benda-benda yang menyalahi adat. Kalau kita tak boleh kata bahawa harus akal, banyak perkara-perkara yang mencarikan adat sebagai benda mukjizat. Dan mukjizat ni semua mencari adat. Mukjizat, jizu, perkara yang melemahkan manusia mencari adat, yang melemahkan manusia tiru. Manusia tiru tak boleh. Macam mukjizat kan, tu menyalahi adat tu semua menyalahi adat. Macam orang sakit mata. Bila sakit mata ni kita kena pergi berubat mata, kalau pergi duduk ludah tak ada nak lega. Kan? Segi akal kalau kita ludah boleh lega. Ni mukjizat Nabi. Waktu Sayyidina Ali sakit mata. Sakit mata ni macam nak luruh. Nabi kata siapa yang mampu untuk pegang pedang aku Zulfikar ni? Para sahabat alim pakat duk teringin nak pegang. Nabi kata mana Ali? Kata Sayyidina Ali ni sakit biji mata ya Rasulullah, panggil dia mai. Sayyidina Ali kata Rasulullah, ludah dalam mata aku hak sakit ni terang daripada mata hak tak kena ludah. Ada sebahagian sahabat tu kena panah dalam perang, terjuntai biji mata ni. Kata ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ni sahabat ni terkeluar biji mata. Nabi kata buat mai cepat, buat mai. Nabi pegang biji mata, ludah, Nabi buh balik. Dia kata terang pada mata hak tak terkeluar. Mau ludah dua-dua elok. Terang sebelah. Cari adat tak? Cari adat. Tu wajib kita terima pula. Kan, sebab wajib adat, mustahil adat harus akal. Wajib syarak pun harus akal. Jadi ayak luk jadi api dari sudut adat mustahil, dari sudut akal harus, malah dari sudut syarak wajib. Hei, kena kok mana wajib? Luk jadi api tu, kalau kita iktibar belah adat mustahil, kalau iktibar belah akal harus, iktibar wajib ke mana? Sebab di akhir zaman apabila menjelang kiamat semua lut akan bertukar menjadi api, mesti tak menyalahi. Antara alamat-alamat kiamat, semua lautan ni akan terbakar. Laut terbakar tu kiamat menjelang lah. Tu kena faham sungguh tu lah. Habis. Di sini nampaknya ada macam mana. Dan umpamanya maka tak termasuklah diri luruhnya buah anyur tu, dan umpama luruh. Jadi dia ambil contoh buah nyok. Ada buah nyok tu, diri buah nyok tu perkara yang wujudi. Jadi wujudi boleh kita kata wujuduhu ataupun wa'adamuhu. Adakah wujuduhu ni dengan makna ada sungguh ataupun makna sungguh? Adamuhu tu dengan makna tak ada ataupun ternafi. Ni dia nak cerita ni. Maka termasuklah diri luruhnya, makna wujuduhu ni makna fal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu, ai makna wujuduhu tu subutuhu,
Wa adamuhu ay intifa'uhu. Benda yang ternapi sungguh dan ternapi, benda yang sah pada akal, sungguh dan juga ternafi. Tu benda yang harus ni. Sebab dia nak ambil sekali baharu majazi ni kan. Harus jaiz ni dia ada dua. Dalam bahasa Melayu kita panggil harus. Harus ada dua. Ada harus yang bangsa hakiki, ada harus yang bangsa majazi. Harus bangsa hakiki itu kena pada benda wujudi. Harus pada majazi itu kena pada amr i'tibari. Dan umpamanya umpama luruh, dan juga memberi pahala Allah akan mukminin dan buat mungkin, dan umpamanya memberi pahala dan buat mungkin kerana itu perkara bukanlah yang bergilir ganti antara ada dan tiada, hanya di antara sungguh dan tidak jua. Ini maklum di ta'rif jaizu ma yasih itu. Padahal itu perkara dinamakan dia yang harus pada akal belaka, maka membawa kepada muskil dan rosak. Ni dia nak buat mai penerangan lagi. Kalau kita nak terjemah wujud tu dengan makna ada, adamuhu dengan makna masuk baharu hakiki saja. Baharu sebab tu tak boleh pakai makna wujuduhu tu dengan makna benda wujud ada. Mana lagu mana? Ni ke depan dia korang. Hamba menerangkan adalah lafaz wujuduhu dan adamuhu itu seperti yang dahululah juga, iaitu wujud dengan makna sungguh dan adam dengan makna tidak. Maka termasuklah juga perkara-perkara yang bergilir ganti di antara sungguh dan tidak itu dalam jumlah yang harus pada akal. Habis. Ini kita balik pada masalah wujuduhu sebagaimana wajib mustahil tadi ni. Tak nanti benda wujudi, benda bangsa sungguh ya pun masuklah di bawah ta'rif ni. Wujud dipanggil sini wujud lughawi, bukan wujud istilahi. Ulama berkata pula al-jaizu ma yaqbaluhuma. Yang kata harus tu apa dia? Yang harus itu, yakni perkara yang harus ialah barang yang menerima ia barang akan keduanya, yakni sungguh dan tidak, dengan tak nanti kira akal. Dan makna benda tu menerima dua belah, sungguh pun boleh terima, tidak pun boleh terima. Sebab sungguh tidak ni dia masuk pada benda wujudi, dia masuk pada amrun i'tibari. Habis. Ni tak ni dah mana tak jelas tanya saya. Nak laju sikit belakang. Saya tanya juga tu. Dia kata sungguh-sungguh hati. Ni ajaran pasang pada tujuan. Yang ada ila akhir tu, ilang itu sampai yang mana sifat-sifat yang lain yang saya bilang, Nabi yang semua juga. Ya. Yang macam ibarat yang tu ilah. Semua merangkumi semua sifat-sifat Nabi yang lain. Kalau begitu keluarlah sifat nafsiyah dan sifat salbiyah dan sifat maknawiyah Allah daripada jumlah segala mustahil. Sifat salbiyah dan sifat maknawiyah Allah. Tak macam tu lah. Oh, dia ringkaskan. Dia ringkas. Nak tulis banyak-banyak ilah terus lah. Macam ulama hadis kan. Dia tulis sekat hadis, panjang hadis tu. Bahasa nak sangkut awal hadis ya. Al-hadisah. Macam tu. Ayat Quran yang cerita dalam ayat tu panjang, tapi yang cerita bab kena perbahasan itu sekerat je. Sekerat ayat ya. Lalu tulis apa? Al-ayatah. Dan aitamimil ayah, aitamimil hadis, ay iqra al-hadisa. Mana hang baca berhabis aku tulis sekerat dah. Begitu lah. Di mana dia nak rumus pada kata ay iqra ila akhirih. Ni kita perderah sikit lah. Ajaran pasang pada tujuan kita. Ada Allah Ta'ala itu dikatakan wajib pada akal. Sebab apa? Kerana ia ada Allah tu perkara yang tentu sungguh semata-mata. Mana semata-mata tidak menerima ternafi. Tidak dibenarkan tidak. Tak dibenarkan tidak. Mana tidak dibenarkan tidak adanya Allah tu. Dan mungkin sama sekali. Mungkin ni nak terjemah apa ikhwan?
Tidak dibenarkan dan tidak mungkin sama ni tidak belin-belin dah. Murad dia tak belin-belin dah. Qiyaslah, yang ni pelaga ambil lah pada tiap-tiap sifat Allah yang bangsa sungguh itu. Apa dah? Ada, sedia, kekal, menyalahi Allah akan segala yang baharu, asalnya Allah tu. Dia kata kiaslah sifat-sifat lain pun begitulah. Kiaslah pada tiap-tiap sifat yang bangsa sungguh itu kudrat Allah Ta'ala dikatakan wajib pada akal juga, kerana ianya kudrat yang tentu sungguh, tambahan pula ada kudrat. Tambahan pula kudrat itu jenis ada. Lagi-lagilah dia kata. Qiyaslah pada tiap-tiap sifat Allah yang bangsa ada, yang sifat-sifat ma'ani itu. Jaga-jaga bila perkara itu yang tentu ada dirinya, maka lazimlah sungguh gati. Dia nak bagi peringat, tiap-tiap perkara yang ada mestilah sungguh, dan belum tentu perkara yang sungguh itu ada. Sifat yang ada mesti ada lagi sungguh, dan sifat yang sungguh dia hanya sungguh saja, dia tak ada. Dan macam Allah Ta'ala kekal. Apa kekal? Akal ni tidak binasa. Apa benar? Tak ada benar. Sungguh tak? Sungguh. Mana diri kekal? Tak ada. Tunjuk kena zat kan? Dia hanya peringkat sungguh saja. Kalau sifat kudrat Allah ni, sifat tu ada lagi sungguh, ada kudrat pada zat, dan sungguh Allah itu ada sifat kudrat. Dia tinggi martabat, ada lah kan? Sebab ada ni, ada pun ada, lagi pula sungguh. Kalau sifat bangsa sungguh ni, dia hanya sekadar sungguh, dia tidak ada, hanya amrun i'tibari. Gati itu juga yang lazim sungguh gati, sungguh juga. Mana sifat ada, dia sungguh lagi ada. Sifat sungguh, dia hanya sungguh tapi tak ada. Tak nak ingat. Hak ni tak tulis tu. Kalau Kelantan ada guna istilah ni. Ayah dia ni dia payah pasal dia guna bahasa dia. Dia kan guna bahasa tani. Kan, kalau guna bahasa tani macam Syekh Ahmad tu. Mudah kita rujuk. Dia guna bahasa kampung dia. Kan. Anak-anak muda banyak lepote. Lepote ni bahasa kita kata melepak. Dia guna bahasa dia. Payah nak faham lah. Kan? Lepote. Kita duk mula-mula kalau umi tanya, mula ada lepote ni. Kita nak tahu apa te ni. Istau belum lepote ni lepak tau. Kita nak tergelak pasal dia kan. Lepote. Mana ada tani lepok mana ada? Kan? Tapi dia guna bahasa dia lepote tu kita tu. Dia kampung dia ni. Sebab tu setengah orang tani ni tak faham bahasa dia. Dia bahasa daerah dia. Habis. Tak ada Allah Ta'ala itu dikatakan, yakni dinamakan mustahil pada akal. Sebab apa? Kerana ia tak ada tu tentu tidaknya hanya perkara tentu tak dibenarkan sungguh sama sekali, yakni pada akal. Qiyaslah, yakni qiyaslah sifat nafsiyah itu segala lawan sifat salbiah, yakni sifat salbiah, sifat yang bangsa sungguh ni. Lemah Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil juga, kerana sebagaimana sifat hak sebelum ni, iaitu sifat mana? Sifat salbiah dan sifat nafsiyah tu. Macam tu juga nama mustahil serupa tu juga. Kerana ia lemah tu termasuk di dalam jumlah perkara yang tentu tidak atau hak dak juga. Ni dia nak rumus daripada fal wajibu tu lah.
dan juga fal mustahilu tu, wal jaizu apa semua tu, tambahan pula tak sekali pula, tak ada sekali pula. Demikian tiap-tiap lawan bagi sifat yang bangsa ada. Dia kata apa? Lemah Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil juga kerana ianya ia lemah tu termasuk di dalam jumlah yakni perhimpunan perkara yang tentu tidak. Diri lemah tu tentu tidak pada zat Allah, atau hak dak juga sebagaimana lawan bagi sifat nafsiah dan sifat salbiah tu. Tambahan pula yakni sifat lemah pada zat Allah tu tak ada sekali-kali. Dah jenis tak ada, lagi tak ada. Kan? Jenis tak ada, lagi tak ada. Ada jenis ada, tapi tak ada. Ada jenis tak ada. Mustahil ni tengok. Ada mustahil gu lawan sifat ma'ani, dia panggil jenis ada, tapi tak ada. Kalau lawan bagi sifat salbiah, jenis tak ada, lagi tak ada. Salbiah ni kat sini. Kalau tambahan pula tak ada ni, makna jenis tak ada, lagi tak ada. Jenis sifat salbiah. Ini sifat salbiah nafsiah, maknawiyah dah jenis tak ada, lagi tak ada. Pasal kena tahu mustahil kan. Mustahil ni jenis ada tapi tak ada. Cuma jenis je ada. Lemah, mati, bisu, tuli. Tu jenis ada tapi tak ada. Tu mustahil. Kena pada sifat lawan bagi sifat mak ni. Ada mustahil. Hak lawan bagi salbiah dia panggil jenis tak ada, lagi tak ada. Semua bahasa dia bawa tu. Demikianlah tiap-tiap lawan bagi sifat yang bangsa ada. Yang ni daripada sifat mak ni. Buat Allah Ta'ala akan umpama langit bumi, atau tinggal memperbuat tu, dan juga memberi pahala atau mengazab dikatakan yang harus pada akal. Ianya yang harus tu perkara yang dibenarkan terima kedua belah sungguh dan tidak. Terima dua belah tu, hak tu dia panggil harus. Terima sebelah, terima belah subut, mesti. Terima pada mesti, hak tu dia panggil mustahil atau tidak. Demikianlah yang bergilir ganti di antara ada dengan tiada seperti diri langit bumi sendiri. Tak boleh langit ada, bumi ada, mana boleh terima tak ada. Syurga neraka benda ada tapi boleh terima tak ada. Habis. Ni dia nak orang ibarat dia hal lepas-lepas ni. Tebal kat ni. Tanya boleh kot habis. Habis itu nanti. Beberapa. Yang pertama adalah afrad, yakni satu-satu daripada segala yang wajib pada akal itu, dirinya ialah yang sabit, tidak ternafi sama sekali, ada kalanya adanya dan ada kalanya sungguhnya. Adalah afrad. Apa makna afrad? Atau makna afrad diri satu-satu benda tu, sama ada benda tu zat ataupun sifat, dia panggil afrad lah. Yakni murad dengan kata afrad di sini satu-satu, yakni tiap-tiap satu daripada segala yang wajib, yakni daripada segala sifat yang wajib pada akal itu, dirinya, diri tiap-tiap satu, yakni yang sungguh tidak yang sabit, tidak ternafi. Macam tu. Ialah afrad tu yang sabit, yakni yang sungguh. Apa sungguh? Tidak ternafi sama sekali. Ada kalanya afrad tu adanya, yakni ada diri dia seperti sifat ma'ani, dan ada kala afrad tadi ni sungguhnya, yakni tidak ada diri tapi amrun itibari seperti mana sifat salbiah. Satu. Yang kedua adalah afrad segala mustahil pada akal itu ialah dirinya sendiri itu ianya ternafi, tidak sabit, tidak sungguh dirinya.
Dan adalah afrad segala, yakni diri tiap-tiap satu, diri mustahil. Apa dah? Tiap-tiap perkara mustahil, tak ada, binasa, baharu, sampailah kan bisu sampai ujung tu. Tu dia panggil tiap-tiap afrad bagi mustahil tu. Ialah dirinya, diri segala mustahil tu. Dirinya sendiri itu ianya ternafi, yakni tertakda. Ternafi tidak ni, tertolak tak ada. Sabit tidak sungguh, sungguh tidak sungguh. Dirinya tu tidak sungguh pada Allah. Tidak ada dan tidak sungguh pada Allah. Kalau kita alih bahasa kita ni nak mudah faham, yang kata mustahil ni tidak ada dan tidak sungguh pada Allah. Orang tanya apa mustahil ni? Perkara yang tidak ada dan tidak sungguh pada Allah. Habis. Sama ada itu lawan bagi sifat salbiah dan amrun itibari. Jadi jalan paling pintas sekali yang kata sifat mustahil ni sifat yang tidak ada dan tidak sungguh pada Allah. Habis. Tu paling pendek sekali lah. Hak lain dia panjang tu. Buat tu kan senang kan. Ulama ni dia nak hurai depa bahasan banyak boleh pergi belakang. Hurai ikut kita pening kepala. Fahamlah, yakni fahamlah betul-betul. Dan retilah baik-baik. Asal dia fahamlah baik-baik dan retilah baik-baik. Dia hazaf baik-baik tu hak kali pertama dia pergi buh tang nombor 2. Kalau asal ibarat dia fahamlah, yakni fahamlah baik-baik dan retilah baik-baik. Saya gitulah tapi panjang. Dia hazaf satu. Boleh hazaf satu tu kita nak buh nombor 1. Maknanya kita kata fahamlah baik-baik dan retilah, yakni retilah baik-baik. Kalau tulis kedua-dua, hak tu nampak sangat kan, tak tu ibarat kan. Baik-baik dan retilah baik-baik, hak tu habis dak. Tarkib ni dia panggil min babi hazfil awal li dilalatil termasuk bab membuang jumlah yang pertama dengan sebab sudah menunjuk pada jumlah yang kedua. Dan dia ada dalam kitab yang dia tulis fahamlah baik-baik dan retilah, yakni retilah baik-baik. Pasal apa tak boleh pula kali kedua mim babi hazfisani li dilalatil awali. Kaedah dia gitulah. Sama retilah dan fahamlah baik-baik di sini. Ni pada bahasan afrad ni, penjagaan ni. Di sini dulu ni supaya sebab apa dia suruh kita faham baik-baik reti sungguh-sungguh ni, supaya kita sedar kata tak bergaul mustahil ni, tak bercampur mustahil dan tak boleh masuknya mustahil di dalam jumlah perkara-perkara qadimah. Sebab tu tak boleh kata, dia kata kena reti sungguh yang kata bab ni sebab tak boleh bergaul, makna tak boleh bersangkut bab mustahil ni dalam jumlah perkara qadim. Sebab mustahil ni bukan benda ada. Dia mustahil ni qadim pun tak, baharu pun tak. Cuma kita panggil sifat ni, dia panggil sifat pada mauhum, bukan sifat pada khari. Semua sifat baharu ni, sifat mustahil ni sifat bangsa mauhum saja, dia bangsa ikhtiraq saja. Dia bukan ada diri kan? Dia bukan, dia mustahil. Tuli Tuhan ni bila? Tak ada tu bila? Tuli Tuhan tu memang tak ada pun. Tak ada tu sedia kala. Tuli tu mana sedia kala kan? Tu tak ada tuli tu istilah tu. Orang tak faham tu je kan. Dia kata mustahil qadim, bukan mustahil qadim. Tak mustahil tu qadim kan. Mustahil tu kena tang, cuba kita kaji. Apa mustahil? Mustahil tu kena tang buta tuli tu. Awak buta tuli Tuhan tu bila? Mana ada kan? Yang azali tu buta tuli ke tak buta tuli? Tak buta tuli tu azali. Hak tu istihalah. Istihalah qadim. Mustahil kan qadim, kan ada benda. Kan cuma hakai nampak sifat wajib tu kena pelaga dengan sifat mustahil. Baru nampak wajib tu la yatadhihu syai' illa bimuqabilihi. Kaedah dalam mantiq, tidak nyata sesuatu perkara melainkan apabila didatangkan gulawannya.
Kita nak tahu kata dia kuat, kena awak main hak lemah. Baru kita tahu kata dia kuat. Kita nak tahu kata dia hak kecil. Kalau tak ada hak kecil, tak nyata kebesaran dia. Nyata kebesaran Allah. Bila Allah tunggulah wan tu. Padahal kita bukan lawan Allah pun, cuma nak abang kan bagi nyata satu benda tu, la yatadhihu syai' illa pak ni kuat ni hantar kemas tu. Tahu mana kemas dia? Tak try lawan belum tahu. Kan tumbuk-tumbuk kemas sungguh, baru nyata kekuatan dia. Kan la yatadhihu syai' illa bimuqabilihi. Diri mustahil tu amrun ikhtira'i, amrun i'tibari ikhtira'i. Itu dalam kitab Tawdihul Aqaid disebut wasuwarun mustahilat suwarun ikhtira'iyatun yatasawwaruhal aqlu indal hukmi biha. Wasuwarun mustahilat, rupa-rupa mustahil itu, suwarun ikhtira'iyatun, satu rupa yang direka akal, yatasawwaruhal aqlu, yang merupakan dia oleh akal, indal hukmi biha, pada masalah kita nak hukum tak layak sifat mustahil itu. Bukan ada benda pun, baharu pun tak, qadim pun tak. Sebab tu Pak Cuhim buat kitab yang kata mustahil ni qadim pun tak, mustahil apa, dia memang tak ada sungguh pun, memang tak ada pada awal. Nak kata baharu pun lah. Kalau dia ada lagi pada awal, boleh panggil qadim. Kalau dia ada kenal pun boleh panggil baharu. Ni tak ada pun tak, sungguh pun tak, ada pun tak. Pasal kan qadim dengan azali. Qadim ni kena pada benda mawujud. Azali ni dia masuk amru i'tibari. Azali dia la awwala lahu. Sifat ma'ani Allah dengan zat Allah ni qadim tak? Qadim. Sebab zat Allah tu wujudi. Sifat ma'ani pun wujudi. Boleh panggil qadim dan boleh panggil azali. Tapi kalau sifat yang masa amru i'tibari ni tak boleh panggil qadim, dia kena panggil azali saja. Tapi ada lah qaul kata boleh belaka kan. Tu dalam syarah Tuhfatul Murid tu begitu. Sebab tu sifat mustahil ni tak boleh kita kata qadim, sebab dia daripada dulu memang tak ada. Ada pun tak, sungguh pun tak. Lepas tu nak kata qadim pun tak. Kalau benda tu sungguh daripada dulu, boleh kata pada bahawa ada, mana boleh zat Allah semua qadim. Takkan sifat baharu nak berlaku sama dengan dia kan. Nak kata qadim, mana boleh kata qadim, mana tak. Tu dia tak kena kata mustahil qadim. Itu pun ada kitab kan. Bukan apa ke istilah tu ya. Adapun diri buta tuli, ulama tak iktikad ada ke Allah kan. Cuma istilah tu depa dalam kata menyusun ibarat tu dia tak apa jelas. Bukan kata Tok Guru ni dulu Tok Haji Yaakob dulu ni, Tok Haji Yaakob Lego kerana awak itu nalian alim tu. Orang tanya mustahil qadim, dia kata itu buta tuli ada kat Suhan sungguh ke? Mana buta tuli? Tu makna ibarat dia begitu, tapi dia nak murad lain. Cuma dulu ni dia tak halusi ibarat tu. Nak kata kalau orang i'tiqad kata qadimnya mustahil ni makna ada pada Allah, kafirun. Haji Yaakob Lego tu keramat cukup tu tu. Jepun mai serang penuh dia, bukan setakat dia. Sekali-sekali dengan surau, sekali-sekali dengan anak-anak murid hilang. Tinggal tapak lah. Mereka main kepung dia masa tu. Masuk sekali tu pula mereka pecah masuk pulak. Masuk pulak nampak bah kelilin, lari keluar habis. Tu Haji Yaakob Lego. Dia kata mustahil ni. Dan sangkut dengan Allah. Kata ada sungguh ke buta tuli? Dia kata mana ada. Tu kata mustahil qadim apa? Dia makna penjelasan ni. Kan depa tak i'tiqad, yang nak salah tu i'tiqad. Dan cuma tak halusi dari segi penggunaan bahasa. Tu jalan kita kata nak ihtimal gitulah kan. Dengan kata Tok Guru pun kata mustahil tu qadim juga dengan maksud Allah buta tuli daripada sedia kala lagi. Tu kapiak lah.
kan, mengisbatkan sifat kelekihan pada Allah Ta'ala ni kan. Tu murad dia begitulah. Dulu Tok Haji Sadesik dalam satu majlis berdebat dengan Tok Guru masalah mustahil qadim ni. Tu kata ambil tahu mana, dia kata dalam kitab mustahil qadim. Himpun Kedah ni turun ni. Betul. Dia Tok Jiman semua dah lah. Turun-turun Tok Guru Haji Saleh duk tunggulah. Sampai semua Tok Guru ni dia himpun kertas tebal tu, dia tulis. Selai. Nak main bincang tak tu? Bagi seorang selai. Tok Guru tu tengok. Tok Guru buat apa? Tok Guru tulis di kertas tu alif ya kaf nun ikan. Kata ni tuan-tuan semua, tuan-tuan guru semua ni saya hadiah seorang satu. Saya ikutlah balik nak goreng ke, nak buat gulai ke, nak buat apa. Sengap habis tu guru lain. Pasal ada dalam kitab tulis kan. Diri hakikat benar ada tak? Mustahil ni hakikat dia ada dan sungguh tak? Tu guna abang tu. Kan. Kalau tulis dalam kitab ada tulisan saja. Jadi tok guru tulis hal ya kat tu. Tapi yang kata tok guru ni depa alim. Depa cuma tak nampak sangkut sikitnya. Jadi bila tok guru tulis alik ya kat nun, pakat ambil seorang satu sengap. Tu kata noh balik saya ambil lah buat gulai ke, nak goreng ke, nak bakar. Sengap habis tok guru, boleh makan ke? Tu tanya, sengap. Tok kat kucing pun dia tak kedarah tu Saleh kata. Tok guru. Mana kata hang mustahil ni tulis dalam ada dalam kitab, tapi bukan nak ke mustahil tu, takkan nak tu. Tak ada buta tuli-tuli. Kan? Buta tuli tu mana boleh ada pada Allah, sungguh pada Allah tak boleh. Yang kita nak tak buta tuli tu lah sediakanlah. Tu istihalah. Tang tu dia celaku tang tu ya. Tu yang Tok Guru abang kata dia kata ada dalam kitab. Ada dalam kitab, bukan ada pada Khawarij pun. Dia nak abang tak ada pada Khawarij tu. Tu dia tulis ya kat nun. Buah kepak ujung tu, buah kepak mati. Boleh makan tuan-tuan. Tok kat kucing pun tak kedarah. Tu sia dia boyak kan. Tok Guru mangkit makasih je saya. Kami nampak. Kan gaduh debat banyak kan. Ada ya kat nun yang mudah. Tok Guru dulu macam tu lah, berdebat demi ilmu. Nak kebenaran ilmu. Habis. Kemudian kata afrad jaiz pada akal itu ada kalanya yang sudah ada seperti kita ini, dan ada kalanya yang sudah berlaku seperti pecah patah, dan ada kalanya yang tidak ada dan tidak berlaku lagi seperti buah kayu yang belum jadi lagi, dan pecah patah bagi sesuatu yang belum berlaku lagi. Itu pun semua perkara yang harus. Ada perkara harus yang wujudi macam kita ni. Perkara baharus yang muntajadidun dia panggil baharu majazi, macam benda yang sudah pecah, gelas kita yang dah pecah kan, diri pecah ke ada. Amrun muntajadidun dia panggil kan, baharu majazi. Tu benda-benda yang harus. Ada kalanya yang tidak ada dan ada dan benda yang harus ni tak mesti dah ada, sedang ada, malah termasuk lagi akan ada dan lagi akan sungguh sekalipun. Seperti buah kayu yang belum jadi lagi dan pecah patah bagi sesuatu yang belum berlaku lagi. Itu pun semua termasuk dalam jaiz. Tetapi tidak, yakni tidak berlawanan sebelah jumlah dengan syarak atau adat. Ni kita akan sambung lah. Dia boleh tiak sikit berapa? 4.5 habis bang ke? Dah sampai tajuk tu. Ingat kot kat kelima lah. Yang ketiga afrad jaiz ai mastu benda perkara yang bersamaan ada dan tiada ni harus ni. Pada akal itu ada kalanya yang sudah ada seperti kita ini. Jadi perkara-perkara diri-diri perkara benda yang harus ni ada kalanya yakni terkadang sudah ada.
Kita ni termasuk perkara yang jaiz ni. Dan ada kalanya yang sudah berlaku, ni dia panggil bahru majazi. Kita ini dia panggil bahru hakiki. Bahru hakiki ni kena pada wujudi. Bahru majazi kena kepada amrun i'tibari. Lagu mana amrun i'tibari ni? Bahru jaiz, perkara yang harus. Yang amrun i'tibari seperti pecah patah. Diri pecah, diri patah bukan ada diri. Sungguh saja. Boleh jadi pecah, boleh jadi patah, boleh jadi tak pecah. Boleh berlaku patah tu dia panggil amrun i'tibari, termasuk perkara yang harus. Dan ada kalanya afrad jaiz tu yang tidak ada dan tidak berlaku lagi. Ada pun tak lagi, berlaku pun tak lagi. Itu pun termasuk dalam perkara yang jaiz juga. Seperti buah kayu yang belum jadi lagi, boleh jadi berbuah, boleh jadi tak berbuah, rimbun daun saja. Dan pecah patah bagi sesuatu yang belum berlaku lagi, sesuatu benda yang belum berlaku lagi, boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku, tetapi tidak tergalang sebelah jumlah dengan syarak atau adat. Yang tidak berlawanan sebelah jumlah perhimpunan dengan syarak atau adat. Walaupun akan berlaku, sedang berlaku pun, tapi tidak berlawanan dengan jumlah, dengan syarak ataupun adat. Dan ada kalanya jaiz tu kenakan mustahil pada adat. Seperti orang tua kembali jadi muda. Ni benda mustahil ni, mustahil adat. Kan? Dia termasuk benda yang jaiz juga. Harus. Boleh. Kan? Pada akal hukumnya harus. Kan? Pada adat hukumnya mustahil. Sebab mustahil orang tua akan menjadi muda. Kan? Kalau dah tua lah, ni atas dunia lah. Kalau akhirat memang Allah kembali. Kembali jadi muda dan ada wajib pada syarak, jaiz pada syarak. Ada jaiz pada akal tu yang mustahil pada adat. Macam ni kan, benda jaiz harus. Boleh Allah nak kembali muda, boleh. Pada adat mustahil. Allah pun dah tunjuk benda jadi muda ada. Siapa dia? Zulaikha. Dalam Quran kan, dalam Quran adat ni mana ada orang yang tua jadi muda balik? Tak ada. Sebab tu dalam kaedah nahwu, antara cita-cita yang kita yang tak mungkin kita akan capai, dia buat mai dengan laita. La'alla litaraji, laita litamani. Kan dia panggil tamani ni, makna kita bercita-cita sesuatu benda yang mustahil kita akan dapat. Makna mustahil tu mustahil adat. Kan termasuk jaiz juga. Perkara yang harus pada akal. Apa dah? Laitani ta'udu syababan yawma. Ulama kata kita bercita-cita supaya usia muda itu kembali. Semua orang tua ni kalau boleh nak muda balik kan. Setua tak larat, sakit macam-macam, boleh ke? Tak boleh. Tapi kalau Allah nak bagi boleh tak? Boleh. Tu termasuk benda jaiz juga. Malah berlaku Zulaikha waktu menikah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masa tu baru dia tua. Sebab Nabi Yusuf anak angkat dia. Kan, tua lah. Akhirnya Allah kembalikan usia dia menjadi muda. Sempat beranak 7 orang. 7 orang anak dia dalam kisah Al-Anbiya sebut. Apabila Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha, akhirnya Allah lahirkan daripada zuriat Nabi Yusuf 7 orang. Semua menjadi anbiya. Tua lah macam tu. Dia menikah dengan Abdul Aziz, menteri Mesir pun tak dapat anak sebab suami dia tu orang panggil apa? Kamandui orang panggil apa? Mati pucuk. Mati pucuk ke mati akak tak tahulah. Kan? Dia memang dia tak pernah sentuh Zulaikha. Kan? Dia jadi jamu makan sajalah. Dia jamu makan saja. Zulaikha sampai ketua. Tak nak merasa jimat. Dia duk teringin tu yang dia jadi nafsu dia bergelora. Sebab dia jadi teringin kat Nabi Yusuf. Satu, sebab Nabi Yusuf segak. Sempurna kejadian masa tu. Yang kedua, sebab suami dia tak pernah belah. Suami dia tak pernah sentuh dia. Keinginan perempuan kan. Bahasa orang sini kata nikah buat datang apa. Yang ketiga, sebab Nabi Yusuf adalah orang yang muncul dalam mimpi dia sewaktu dulu. Dia pernah mimpi
Dan suara tu kata inilah akan jadi suami kamu. Tu yang dia teringin sungguh kat Nabi Yusuf. Tapi akhirnya bila dia tua, dalam kisah Anbiya sebut, bila dia dah tua, dia pun Nabi Yusuf pinang dia kata tak mau lah. Hang mudah tua, nikah dengan aku kan boleh anak dah. Nabi Yusuf kata benda tu berada dalam kudrat Allah, tak ada masalah. Akhirnya Allah kembalikan menjadi muda Zulaikha bagaikan umur 30. Yang beranak 7 orang, boleh 7 orang. Ada tobat tak boleh kan? Kalau boleh buat pil kembali muda, sebiji sejuta apa orang beli tu ya. Orang hadir banyak kan, makan perut jadi umur 20, tobat beli. Masuk mesej tak berhenti ya. Harus pakai. Nabi Allah Khidir alaihi salam duk tu umur dah. Sampai bila? Dalam riwayat sebut Nabi Allah Khidir Allah wafat apabila diangkatkan Quran. Quran hilang tulisan, Nabi Khidir meninggal. Itu benda mustahil ada tu, tapi termasuk harus akal. Boleh berlaku. Dan ada kalanya wajib pada syarak yang termasuk dalam jaiz pada akal, seperti mati kita kemudian daripada hidup. Wajib pada syarak tapi disebab akal, benda tu harus. Sebab apa harus? Pasal benda harus. Boleh terima. Boleh terima berlaku, boleh terima tak berlaku. Bukan bercanggah dengan Quran, ini sebab akal. Hukum yang kita fikir dengan akal jelas nyata termasuk dalam perkara yang harus bagi Allah. Mana boleh Allah nak buat gitu? Bidang kuasa Allah ni boleh tak? Boleh Tuhan nak buat. Jadi hukum akal kata harus pada akal. Cuma Allah dah nyatakan dalam Quran setiap yang mati, setiap yang hidup pasti akan mati. Boleh Allah nak kekal? Boleh. 10 benda Allah kekal tak binasa boleh. Ada 10 benda yang Allah kekalkan binasa. Dia panggil qidam bi ghairih. Sebab tu qidam sifat Allah tu dia panggil qidam bi nafsih, ataupun dia panggil qidam bi zati, qidam sendiri diri. Kalau qidam dengan sebab lain dia panggil qidam dengan sebab lain, dia panggil bukan kekal tapi dikekalkan dan terima binasa. Di dalam tauhid dia panggil apa dah 10 ni, syurga, neraka, anak bidadari, kursi, arash apa semua tu kan, kolam lah, apa lauh mahfuz apa semua tu. 10 benda. Ajbuz zanab satu lagi kan, yang lah. Ajbuz zanab. Tulang cenongging. Sana panggil apa? Ajbuz zanab. Tulang cuking. Tulang cuking. Oh, tu nah, tulang coking. Cuking. Sini panggil tulang cenongging. Cik Ajbuz zanab. Tempat untuk Allah tumbuhkan semula. Tak Durratun Nafi'ah cerita. Tiup sangkakala ni Allah tiup, malaikat tiup. Duduk dalam tiup sangkakala tu apa dah? Ruh. Adapun kita semua ni tubuh badan lebok. Yang tinggi hanya Ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni duduk mata kecil ni. Jadi bila tiup roh ting tu misalkan wa nufikha fi sur fa iza hum min al ajdas ila rabbihim yansilun. Pulak macam katu terbang cari yang Ajbuz zanab masing-masing. Hak Penny dia tak turun mai kat saya, hak saya mai kat saya. Dia tak silap landing lah kita kata. Roh kita ni akan pergi cari Ajbuz zanab masing-masing. Pop di situ terjun masuk pi di Ajbuz zanab akan tumbuh badan. Duduk masuk roh di situ, Allah turunkan hujan selama 40 hari. Hujan yang berwarna putih susu. Putih susu itulah yang membina subur. Perak. Allah buat balik tubuh badan kita. Cerita dalam Bangkit Semula. Itu dalam kitab semua. Cerita banyak-banyak kita ni. Tinggi berapa puluh kaki dia punya tu. 40 hari Allah turun hujan untuk membina semula tubuh badan. Wal jismu yubla ghaira ajbiz zanabi wa ma syahidun baliyan wala nabi wa qul yu'adul jismu bitahqiqi an adamin wa qila an tafriqi. Itu dalam Jahrah mah. Tauhid ni kena meratai walaupun tidak merata.
Mengaji biar rata walau tidak merata, tapi lebih baik mengaji rata lagi merata, jangan tidak merata lagi tidak rata. Iman. Ngaji biar rata walau tidak merata. Ngaji bagi habis walaupun tak pergi mengaji banyak tempat pun. Jangan kita ni tidak merata lagi tidak rata. Dah tak pergi ngaji mana, habis tang mana pun tak. Yang paling baik merata lagi merata. Pi merata semua mengaji habis. Oh, tu nombor satu. Yang paling teruk, tidak rata lagi tidak merata. Ngaji pun tak habis, tak ngaji langsung, pi tang mana pun tak mau. Oh, ni payah. Sekurang-kurangnya biar rata walau tidak merata. Kan? Biar ngaji habis walaupun tak ngaji banyak tempat tak apa. Ngaji habis. Kena ngaji bab syam'iyat ni sedap mengaji. Kasyful rumah, Kasyful ghaibiyah, tak jauh kan. Tu sedap bahasa ni sedap. Duratun nafi'ah lah. Boleh pergi kitab Arab pun sedap lagi lah. Budurus Safirah, perjalanan yang kita akan tempuh di alam akhirat, Imam Suyuti karang. Budurus Safirah fi umuril akhirah. Tak ada. Syarah sudur lah. 10 kitab ulama karang mak tu. Habis. Tu mati kita kemudian daripada hidup. Makna kita ni setiap ayat hidup pasti akan merasai mati. Wajib pada syarak, mesti pada syarak. Mana berwajib di sini bukan makna wajib siapa tak mati berdosa. Dan wajib aridhi datang pasti. Kita kata kan kullu nafsin za'iqah, setiap yang bernyawa mesti itu wajib pada syarak. Jadi ini semua pakai berdosa. Sekali-sekali dengan saya kalau masuk begitu, makna wajib aridhi pasti berlaku yang masa mendatang. Ni pun jangan tu. Kena gaya tak lepas bio. Wajib adat apa? Wajib adat benda yang berulang berlaku mesti lagu tu. Tak berlain dah. Wajib syarak buat boleh pahala, tinggal berdosa. Berlain dah mesti sungguh. Okey. Mati ni wajib syarak ke wajib akal? Wajib syarak. Mana wajib syarak? Buat boleh pahala, tinggal berdosa. Ustaz berdosa. Mampu. Jangan, biasa jadi dah orang tanya aku tu, biru muka ustaz tu. Tak tahu apa lepas tu. Pasti akan berlaku begitu dengan sebab syarak telah menjanjikan. Tu je. Tapi nak pelepas tu dia tak lepas. Biru je mata. Gagah 5 minit lagi jadi incredible kan. Tak tahu apa lepas. Ya gelak dia tanya. Dan ada kalanya perkara yang harus pada akal tu mustahil, nak ni tak boleh berlaku pada syarak. Yang ni tak boleh berlaku dengan sebab ditunjuki oleh syarak. Tapi nisbah akal boleh tak? Boleh. Tapi tak boleh. Kita tak boleh percaya lagu tu. Sebab apa? Sebab syarak menghalang kita, melarang kita daripada kita percaya. Dengan sebab syarak dah bagi tunjukkan. Mana macam mana? Bila menggalang, yakni bila berlawan oleh dalil syarak, berlain. Dalil syarak mengatakan tak boleh berlaku. Mustahil lah kita kata kalau nisbah pada syarak. Sebab syarak habaq dah tak boleh berlaku. Tapi nisbah pada akal boleh. Kalau Allah nak buat boleh. Tu maksudnya. Bukan mustahil. Contoh dia guna seperti umpama kapal terbang naik pergi sampai ke bulan. Ni contoh zaman dia ni. Yang termaklum yakni Apollo tahun 62 dulu. Kan? Sejarah Apollo. Bukan Apollo Opuk Dendang tu kan. Tu Apollo lain. Ni Apollo kapal angkasa sebelah pada tahun 1962. Sebab apa dia kata? Kerana pada nak boleh sampai kepada bulan tu
tak dapat tidak dengan mana-mana satu daripada dua jalan. Jadi kita ni nak sampai ke langit, nak sampai ke bulan melalui dua jalan. Kan, macam kita kata kita nak pergi Ustaz, ada apa jalan? Boleh pergi dua jalan ni. Mesti dua jalan ni, jalan lain tak boleh sampai Ustaz. Apa dua jalan? Ada kalanya sebab segala langit itu ianya ruwa. Ruwa. Apa ruwa? Ruwa. Ruwa tu makna tak kemah. Makna kita boleh tembus. Ada kalanya ruwa. Tak kemah. Ruwa dan lembek. Tu makna ruwa. Ruwa tu lembek tak kemah. Makna kita boleh belah tembus. Lagu mana? Seperti asap. Nampak? Boleh jadi. Jadi tabur. Jadi macam bila ada dakwaan mengatakan ada kapal terbang ni, ada kapal angkasa yang boleh sampai ke bulan. Jadi nak sampai ke bulan ni, yang mana kita maklum dalam ilmu falak, bulan dia duduk langit mana? Bulan. Bulan duduk langit kedua, matahari duduk langit keempat. Dan kalau matahari duduk langit kedua, mampu ke Allah, habislah kita. Terbakar habis bumi ni. Duduk langit yang keempat, bulan duduk langit yang kedua. Ini kena falak. Wa ja'ala fihinna nura. Allah jadikan pada langit yang ni langit bulan. Bulan duduk langit kedua. Jadi langit yang pertama nak masuk, dia bukan boleh belah rodong luah lagu tu. Dia ada pintu. Bukti dia punya pintu dalam hadis Imam Muslim sewaktu Nabi Isra' wal Mi'raj, Allah perintahkan dibawa Nabi ni ke Baitul Maqdis. Apa rahsia Baitul Maqdis dulu? Iaitu yang pertama, sebab nak mengatakan bumi Baitul Maqdis ni pun hak milik Islam. Sebab yang kedua, kerana kedudukan bumi yang paling tinggi, kata parah laut yang paling tinggi adalah Palestin. Yang ketiga, kerana pintu langit elak dah. Awak tak nak di Mekah terus sebab teruk apa pergi Baitul Maqdis kan? Kalau kita kata contohlah, tang ni Mekah, tang ni Baitul Maqdis kan? Tang ni Baitul Maqdis, tang ni Mekah. Awak tak nak daripada Mekah, tapi kot tu. Tak ada. Nabi pi bawah dulu. Sebab apa? Ni saya kata ada 3 sebab. Sebab yang pertama, nak membuktikan hak pemilikan Islam ni bukan setakat Mekah, bukan setakat Madinah, malah sampai ke Baitul Maqdis ni hak milik Islam. Yang kedua, perhubungan di antara nabi-nabi yang kebanyakan nabi anbiya ni di Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim Baitul Maqdis, Nabi Daud Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman Baitul Maqdis. Banyak nabi-nabi semua Baitul Maqdis. Lebih pada berapa ratus orang. Sebab yang ketiga, sebab kedudukan bumi yang paling tinggi sekali daripada paras laut, Baitul Maqdis. Takdirnya kalau bumi ni tenggelam, yang lambat bawah sekali Baitul Maqdis. Bumi lain, negeri lain habis ruyup mah, Baitul Maqdis lah sekali. Kalau dia ruyup, kita loop. Itu. Yang ketiga, Tok Haji Saleh Syed kata, yang paling tinggi ni ibarat macam kita nak ambil buah nyok. Pokok nyok lagu ni, tanah lagu ni, main tanah ni ada busut. Dia buat teruk kait tang ni. Apa? Hang duduk atas busut tu, petik dia kata. Lebih dekat dengan langit. Satu sebab dia tertinggi. Yang ketiga sebab dia tu kata pintu langit Baitul Maqdis. Kau tak pacak naik ni, tobat tak boleh. Mana boleh? Kan dalam hadis Isra' langit yang pertama kali tembus. Jarak antara langit bumi perjalanan. Hang terbang laju meter mana? Nak rodong naik lagu tu tak. Sebab tu dalam hadis Muslim sebutkan bila naik dengan Jibril, Nabi sampai di Baitul Maqdis, habis tambat buruk di batu tu, kemudian Allah turunkan dia punya
nak tangga kan. Daripada langit pertama tu turun tong mai depan Rasulullah di Baitul Maqdis. Dia minat jejak. Tangga naik tu masuk balik lopak dia balik. Peruk. Tangga hak di langit yang kedua tu turun. Tunggu Nabi jejak. Naik pergi masuk tempat dia balik. Tu Isra', tu Mi'raj. Mi'raj tu tangga. Ni dah abang naik langit. Naik langit bukan Mi'raj. Nak tangga tu Mi'raj. Nabi Saleh kata naik langit bukan naik langit. Naik tangga tu Mi'raj. Ni awak hang tak nak lift ni saja nak Mi'raj kot ni. Cakap pergi bunyi Arab sikit kan. Tu makna masa Nabi sampai langit yang pertama, Jibril ketuk. Qala wa man hiya? Jibril ditanya oleh malaikat penjaga langit yang pertama bernama Ismail. Man hiya? Hang siapa oi? Man huwa? Qala ana Jibril. Wa man ma'aka ya Jibril? Siapa yang mai dengan hang tu? Tu ada seorang lagi tu. Dia kata Muhammadun. Malaikat tanya lagi, aw qad yursila ilaih? Tuhan suruh naik ke? Nabi nak naik langit pun kena minta izin. Awak Neil Armstrong tu sebenarnya. Tu kita tak boleh terima. Nak naik lagi, nak tembus pintu dia. Mengaji dalam hadis Sahih Muslim tu. Buka dalam Dardir kan, Dardir Isra' Mi'raj hak baca sekerat tu ni tu. Dalam tu ada. Qala wa man huwa? Hang siapa dia? Man anta? Hang siapa dia ni? Dia tak tahu. Dia tak tahu siapa yang mai. Jibril. Qala wa man ma'ak? Hang mai dengan siapa? Muhammadun. Tahu Nabi, tahu. Nabi Muhammad ni semua malaikat tahu. Tapi tugas dia, aw qad yursila ilaih? Allah suruh naik ke? Patut Nabi Muhammad ni kata, "Hoi, hang tanya banyak apa? Tuhan buat hang pun pasal aku ya." Awak. Tapi nak ada peraturan. Law tu tak law. Kan? Tu kata malaikat tu. Law tu tak law. Baru dia buka. Sebab apa? Ulama kata sebab apa? Yang mana malaikat tanya, "Wa man anta?" Ini banyak sebab. Sebahagian ulama kata man anta tu sebab kedudukan Jibril ni dikenali oleh semua malaikat, tapi dia duduk belah luar. Pendapat yang kedua kata dia tanya man anta tu sebab dia tak nampak Jibril. Sebab apa tak nampak Jibril? Jibril ni dia lebih tinggi makam berbanding semua para malaikat. Sebab semua malaikat berada pada alam lahud, sedangkan Jibril itu adalah alam jabarut. Dia kaedah dalam bab alam ni, alam yang tinggi melihat alam yang bawah, sedangkan alam yang bawah tidak mampu untuk menilik alam tinggi. Para malaikat Allah ke semua makhluk gaib yang lain yang standard dengan malaikat berada pada alam jabarut, alam lahud. Islam berada pada alam jabarut. Syeduk ke abai syarah tu lah kan. Tu kan jadi tasawuf kan. Tu lepas bang kita pun tak tahu guna kan. Nanti akan lepas bahasan banyak tu ngaji kitab sedap macam-macam ulama serta. Tu dah saluran ni tak tahu ada sahabat kata sampai pi juga. Tu dia kata boleh dua andaian. Andaian macam mana? Yang pertama dia kata barangkali langit ni lembek, mana boleh belah tembus. Kalau lagu tu dia kata maka berlawanlah dengan firman Allah, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Artinya kami bina kami, yakni bina oleh kami di atas kamu akan 7 lapis langit yang sangat teguh dan kuat dan kukuh. Kukuh binaan langit ni. Dan jauh lebih hebat daripada binaan bumi. Hang tembus ke mana? Kalau kita berandaian barang kelembek langit tu dia jadi tak kukuh, tak kemas, dia belah tembus lawan dengan firman Allah. Tuhan kata sirajan wa anzalna an sajaja kan dalam surah Amma Yatasaalun. Kita nak pegang hak ini Armstrong ke nak pegang hak Rasul cerita dalam Quran? Tepuk dada tanyalah iman.
tepuk perut tanyalah selera. Dapat nasi dah kot makan. Dan ada kalanya bulan itu tempatnya di bawah langit yang pertama. Andaian yang kedua. Andaian yang pertama iaitu kita langit tu duduk langit yang kedua bulan tu. Tapi bumi tu lembek, nama langit tu lembek, mana boleh tembus tanpa dalam Quran. Dia cantik daripada awal dah abang kata, langit ni Allah bina dengan pembinaan yang begitu kukuh dan hebat. Nabi sendiri pun kena naik kot pintu. Kan betul Nabi Muhammad syokkat belah naik terus lah kan. Dia ada salurannya. Tu sebab tu Allah pilih Baitul Maqdis. Betul dia tu. Tu je salih dalam kitab tak cerita. Itu orang cerita. Oh, orang jadi surat Mi'raj ni cerita luar punya. Kan baca kitab tu dia cerita rahsia tu. Ada dengar. Hebat Pak Dah. Pak Dah semua tu. Pada yang cerita. Aku ngaji kat Pak Dah ni. Tak kena. Pada dia cerita Allah. Habis perahu Nabi Nuh pun dia tahu duduk tahu mana. Saya kata pada habaq kami perahu tu duduk tahu mana. Berapa kali dia tengok tak boleh habaq kamu dia tak kamu pakai bembik kayu tu habis dah. Duduk merah menyala lagi kayu sampai kelar. Dia kata tinggal tapak ya kayu reput tu mengarut. Allah sembunyi dekat sepadan Rusia. Kayu apa? Cypress apa? Jenis tu lah, spesies tu lah. Asal dia benih tu mai pada syurga. Benih tu pada syurga tak ada pokok tu. Nabi Nuh tanam pun tahun juga tak nak besar. Pokok yang pelik besar dengan tinggi sama. Belah banyak mana belah sama banyak belah bilangan para Nabi yang Allah utus atas muka bumi ni banyak mana 135,000 29,000 kan banyak tu 127,000 belah boleh 127,000 pin dan sebagai ikut Nabi belah kali pertama tulis Adam belah kali Idris tulis di kayu. Buat semua tak cukup 4 kepin. Nabi Nuh kata, ni ayak masuk ni. Nak buat gua mana? Doa dekat Allah. Allah kata ada satu pokok yang paling besar atas muka bumi ni. Ada di negeri Mesir. Jauh. Kan tempat Nabi Nuh mana Allah tu. Nak pergi Mesir. Tak apalah nak pergi sebasar. Nak balik lori mana nak muat. Dah dia panggil cicit ni. Keturunan Ham bin Nuh tu. Dia kata hang ni wan nak upah hang ni mau tak? Upah apa? Upah pembik kayu di Mesir. Orang lain tak boleh pergi hang cepat sikit pada orang. Tu wan nak upah apa? Aku upah pun 3 biji. Tu wan cik makan sebukit pun tak kenyang. Sebab cucik dia ni besar, ayak lut parah mata kaki dia. Cerita dalam Kasyiful Ghaibiyah. Cerita abak cicit ni tu. Cerita abad kejadian Ya'juj Ma'juj tu. Saya tak mau cerita Ya'juj Ma'juj, nak cerita ni kan. Jadi dia cerita tu Nabi Nuh kata hampir sana ambil tu buan bagi. Kata dah nak cukup. Nabi Nuh kata hang ni makan ni banyak bismillah. Okey tu makan. Betul ke wan? Ambil makan. Wan nak tengok. Hang macam bismillah wan nak ajak. Kenyang sungguh sebiji. Dia kata kenyang sungguh kan ni. Itulah Nabi Nuh kata makan orang tak nak bismillah. Pergi Mesir, dia jalan kaki, orang lain pergi sebulan, dia pergi seharian. Sampai dia Mesir terbang-terbang tanggung buat balik. Balik mai Nabi Nuh tanya, "Kuih tadi, ada lagi 2 biji tak lapang sampai kelah." Belah kayu tu boleh 4 kepin. Belah kali pertama ada nama Sayyidina Abu Bakar. Belah kali kedua Umar, belah kali tiga Osman. Belah kali keempat tulis Ali tu. Cerita pelik-pelik yang kisah Anbiya. Cerita apa nama ni bab-bab lagu ni. Tema Qadis. Cerita ni macam-macam. Langit Baitul Maqdis ni cerita sejarah pembinaan Baitul Maqdis pada ulama buat kitab.
Di tu Saleh je orang cerita banyak. Siapa lihat berhormat pati Maulid semua dia cerita. Kita tak ada ambil kisah. Maulid tak Maulid dulu apa boleh meleh. Tu cerita. Siapa itik makaya acak boleh cerita. Semua ada kisah-kisah daripada yang cerita habis. Cerita Nabi Nuh tadi tu. Cerita daripada ni cerita habis kat tu. Kita kena kutip kat lah kita tengok bagi ada semua sikit maklumat. Maka berlawan pula dengan firman Allah Ta'ala. Kalau kita katalah langit bulan tu hak tama tak kita andainya kata kalau langit tu mudah diceroboh. Hak tu tak boleh terima sebab Allah sendiri yang sebut Allah binakan langit ni kan, dalam keadaan begitu kukuh dan kuat. Ada kalanya andaian yang kedua bulan itu tempatnya di bawah langit yang pertama. Ni kita kata boleh jadi kot bulan tu bukan duduk dalam langit pertama, duduk langit dunia. Maka berlawan pula ini bertentangan pula dengan firman Allah Ta'ala, alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nura. Artinya, adakah tidak menilik kamu hai Muhammad dan umat-umat kamu ni betapa yakni bagaimana menjadi Allah akan 7 langit yang berlapis-lapis dan menjadi ia akan bulan itu padanya fi dipanggil ni makna dalamnya dalam langit yang hang habaq tak ni luar langit dunia ni kan langit yang pertama, bumi langit dunia baru langit pertama, bulan duduk langit kedua. Kita tembus dua tempat dia punya pintu dia tu. Tu Quran sendiri menegahkan kata bulan ni duduk dalam langit, bukan duduk luar langit. Dan menjadi ia Allah akan bulan itu padanya, yakni dalamnya dalam langit, yakni cahaya biasan daripada cahaya matahari. Dan bulan dia bukan cahaya sendiri, cahaya menumpang biasan cahaya matahari. Ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dhiya' matahari digelar dengan dhiya' sebab mempunyai cahaya sendiri. Sedangkan bulan nur iaitu cahaya mendapat biasan daripada cahaya matahari, pantulan. Dia ada cahaya. Dan adalah mustahil pada syarak ini. Ni yang katakan terbang boleh nak pergi bulan ni. Dikatakan juga mustahil aridi, yakni pada akal. Seperti juga wajibnya wajib syarak, wajib pada syarak tu seperti mati kita tu pun dikatakan juga wajib aridi. Dia tak panggil wajib akli, dia panggil wajib aridi. Tu dia panggil section khas. Wallahu alam. Beberapa perkara yang mustahak bahawa dia cari Qisasul Anbiya Ibnu Katsir, cerita pelik kak. Kalau nak sedap cerita pelik-pelik kak ni banyak kita lama pelik-pelik lah. Bidayah wa Nihayah cerita pelik-pelik. Syarah A'lam Nubala tu ada agak pelik-pelik. Dia ada 12 jilid Al-Bidayah wa Nihayah bagi Ibnu Katsir. Nak baca hak mana nak Luqtatul Ajlan. Dan Ajlan nak baca juga. Cuma nak baca hak ni sikit kan sama untuk Ajlan. Kita pun nak baca Ajlan tu. Banyak ni sikit. Nak mula ke apa? Duk rancang nak balik. Mau nak balik ke apa? Belum kat atas. Cok apa 8.40 kan. Awal dah memang cok. Maghrib sekali dia ni kan. Dia kalau mana ngantak lagi. Noh baik syok noh. Masuk insya mayang sat sama lah. Kalau boleh 10 boleh sampai 10 setengah tak apalah kan. InsyaAllah. Bila pula? Allahu Akbar.
Dia dah cayak kan. Tu bang. Buang dia lah. Nasi baik dah rokok tak rasa. Dah. Aduh. Tahu ni banyak orang musik. Ya, banyak. Tidak. Tak mati kan tu. Ha?